Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnina binti Muhammad Fauzi dari kelas PISMP PI 4619 yang berangka giliran 2019312340090 akan membentangkan tugasan bagi PIMK 3152 iaitu projek inovasi yang bertajuk Train for Q. Ini adalah isi kandungan dalam projek inovasi yang saya hasilkan. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan secara terperinci mengenai inovasi yang saya hasilkan ini iaitu Train for Q. Di mana untuk pengenalannya, Train for Q ini diwujudkan untuk membantu murid dalam mengenal huruf-huruf qalqalah iaitu ada 5 huruf qalqalah dan membezakan hukum qalqalah sughra dan qalqalah kubra dan cara bacaan hukum qalqalah dengan betul. Inovasi ini menggunakan kaedah akronim dan formula trio qalqalah. Okey, seterusnya adalah rasional bagi inovasi yang saya hasilkan ini. Jadi, untuk rasional inovasi yang saya hasilkan ini, yang pertama, menurut Azwa 2018 menyatakan bahawa murid tahun 5 menghadapi masalah dalam mengingati huruf-huruf qalqalah. Yang kedua pula ialah menurut Najmiah ETL 2020 menyatakan bahawa murid menghadapi masalah dalam membezakan hukum qalqalah sughra dan kubra serta cara bacaannya. Jadi berdasarkan rasional-rasional yang saya jumpa di internet ini, jadi saya hasilkan satu inovasi untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey, jadi pernyataan masalah, okey, dia sama juga macam rasional tadi. Okey, pernyataan masalah dia, ini adalah bukti yang mana saya jumpa di dalam internet, di mana kajian-kajian yang melibatkan 5 orang murid yang terdiri daripada pelbagai jantina, iaitu lelaki 2 orang dan 3 orang murid perempuan dari tahun 5 Wira SK Taman Cendana, di mana mereka ini merupakan murid-murid aktif dan perang tetapi dianggap lemah dalam mengingat dan membezakan hukum-hukum qalqalah sughra dan kubra yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Jadi, disebabkan masalah ini, saya hasilkan satu inovasi yang dinamakan sebagai MyPro qalqalah. Okey. Seterusnya, objektif pembelajaran yang saya nak capai iaitu berdasarkan inovasi yang saya hasilkan ni, saya nak capai objektif pembelajaran bagi murid ini iaitu di mana murid dapat menyatakan 5 huruf qalqalah dengan betul. Yang kedua, murid dapat membanding beza hukum tajwid qalqalah sughra dan kubra dan cara bacaannya dengan betul. Okey. Seterusnya, skop dan limitasi bagi inovasi yang saya hasilkan ini adalah di bawah bidang Al-Quran di mana melibatkan murid tahun 2, tahun 4, 5 dan 6 iaitu di bawah tajuk qalqalah. Okey. Seterusnya adalah kepentingan daripada inovasi yang saya hasilkan ini. Saya dapati bahawa kepentingan inovasi ini dapat mengurangkan kesalahan murid tentang hukum qalqalah semasa ujian. Jadi murid dapat mengurangkanlah kesalahan dalam ujian apabila mereka dapat membezakan dan mengetahui huruf-huruf qalqalah serta membezakan hukum qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang kedua adalah kos pembinaan inovasi dapat dijimatkan kerana perisian software adalah secara percuma dan mudah didapati daripada internet. Jadi, yang ketiga pula adalah sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Sebab apa? Sebab ada animasi-animasi yang saya masukkan dalam inovasi yang saya hasilkan ini. Seterusnya adalah impak. Impak yang mana saya membahagikannya kepada 2 aspek iaitu kepada murid, impak kepada murid dan kepada guru. Okey, impak kepada murid adalah di mana murid ini dapat menyatakan 5 huruf qalqalah dengan betul. Yang kedua, murid dapat membanding beza hukum qalqalah sughra dan kubra dengan betul dan juga yang ketiga, murid dapat membaca kalimah yang mengandungi hukum qalqalah dengan betul. Bagi impak kepada guru pula, okey,
Okey, impak kepada guru ini di mana guru ini dapat berkongsi inovasi ini kepada guru lain serta orang lain. Jadi, melalui inovasi yang saya hasilkan ni, guru dapat menyebarluaskanlah inovasi ini supaya dapat manfaat bersama-sama. Okey, yang kedua adalah guru dapat menggunakan inovasi ini dalam tajuk lain. Okey, boleh juga aplikasikan dalam tajuk lain. Okey, yang ketiga, guru boleh membuat rujukan dalam membina inovasi lain dalam kategori yang sama. Okey. Okey, seterusnya adalah anggaran kos bagi inovasi yang saya hasilkan ini. Okey, untuk inovasi ini sebenarnya tidak memerlukan kos yang memang tidak memerlukan kos apapun. Sebab apa? Sebab bahan-bahan yang saya hasilkan ini hanya boleh dimuat turun daripada internet sahaja. Seterusnya ialah model inovasi. Saya ambil model kreativiti di mana ianya melibatkan proses perkembangan idea sehingga menghasilkan idea yang asli. Iaitu yang pertama kita melibatkan fasa persediaan, yang kedua fasa imajinasi, yang ketiga fasa perkembangan dan yang keempat fasa tindakan. Okey, baik. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan inovasi Train Pro Q yang saya hasilkan ini. Okey, baiklah, bagi langkah penggunaan inovasi Train Pro Q ini, pada langkah yang pertama, murid akan mendengar penerangan mengenai inovasi Train Pro Q ini melalui PowerPoint show seperti mana yang telah dipaparkan kepada murid. Kemudian, murid akan melihat bahan interaktif yang ditunjukkan dalam inovasi Train Pro Q itu dengan teliti. Kemudian pada langkah yang ketiga, murid boleh mengeksplorasi sendiri bahan interaktif itu selepas penerangan diberikan melalui slide interaktif. Kemudian pada langkah yang keempat, murid memberi maklum balas selepas menggunakan inovasi yang telah dihasilkan, yang telah digunakanlah. Okey, baiklah, pada bahagian menu ini di mana terdapat isi kandungannya, iaitu murid-murid boleh menekan butang klik pada butang akronim huruf-huruf qalqalah dan butang trio qalqalah. Okey, baiklah, pada checkpoint yang pertama ini iaitu berkaitan dengan akronim huruf-huruf qalqalah, di mana ia menunjukkan animasi tentang akronim huruf-huruf qalqalah, iaitu huruf-huruf qalqalah terbahagi kepada 5, ba, jim, dal, qaf, ta. Okey, kita akan lihat tentang akronim huruf-huruf qalqalah pada slide seterusnya. Akronim bagi huruf-huruf qalqalah ini untuk memudahkan murid untuk mengingat huruf-huruf qalqalah ini adalah Boboiboy tolak Jimmy dalam kolah. Okey, jadi kita akan lihat kepada huruf yang pertama yang dimerahkan tu iaitu B. Kita lihat bahawa B ni adalah menggantikan huruf ba. T, tolak, to tu menggantikan huruf ta. Jimmy, jim, J menggantikan huruf jim dalam D. Okey, itu menggantikan huruf dal dan qalah menggantikan huruf qaf. Okey, seterusnya adalah checkpoint yang kedua iaitu trio qalqalah di mana murid-murid ni akan mengeksplor satu apa yang dinamakan sebagai trio qalqalah ini, di mana mereka ini didedahkan kepada simbol-simbol untuk mengingat dan membezakan hukum qalqalah surah dan qalqalah kubra. Okey, baiklah, pada bahagian ini murid-murid akan mendengar penerangan tentang qalqalah surah, iaitu yang pertama hurufnya mati atau sukun dan bunyi pantulannya kecil berada di tengah ayat. Jadi
Murid-murid boleh perhatikan terdapat batu kecil yang berada di tengah laluan kereta api dan apabila kereta api melalui laluan itu akan menghasilkan dentaman yang sederhana. Di mana ini adalah situasi yang mana murid perlu faham tentang kolah-kolah surah. Okey. Seterusnya murid akan lihat animasi kereta api yang bergerak. Okey, bergerak di landasan kereta api itu yang mana di bahagian tengah landasan kereta api itu ada satu batu kecil, iaitu ia menghalang laluan kereta api itu. Jadi bila kereta api itu melalui laluan yang mempunyai batu kecil itu, dia akan menyebabkan satu dentaman atau bunyi dentaman yang sederhana. Jadi kita lihat kat situ ada apa, ingat tak tadi untuk simbol yang kita boleh ingat tentang kolah-kolah surah, iaitu simbol bulat, yang mana signal bertanda kuning. Okey, isyarat kuning yang bertanda bulat, kita boleh lihat ia menunjukkan bunyi sederhana ataupun kolah-kolah surah. Baiklah, di sini kita akan lihat ada contoh ayat yang mengandungi hukum kolah-kolah surah. Jadi, murid-murid akan mendengar bacaan hukum kolah-kolah surah dengan betul. Okey, baiklah. Ini adalah pembuktian bagi pencapaian inovasi yang saya hasilkan, iaitu Train4Q, di mana saya telah menggunakan produk inovasi ini kepada murid tahun 4 MAWA di Sekolah Sendayan. Jadi sebelum ni saya telah adakan satu kuis mengenai hukum kolah-kolah, di mana saya nak tahu tahap pengetahuan mereka tentang kolah-kolah ini. Jadi saya lihat pencapaian murid dalam kuis tersebut sebanyak 30% sahaja yang lulus. Jadi setelah saya memperkenalkan inovasi Train4Q ini kepada mereka, saya dapat lihat bahawa pencapaian mereka dalam kuis tajwid tersebut sebanyak 85%. Ini menunjukkan peningkatan dalam pencapaian murid-murid tahun 4 dalam mengetahui hukum kolah-kolah. Jadi ini menunjukkan bahawa inovasi yang saya hasilkan ini mampu memberi impak yang positif kepada murid dalam PDP di sekolah. Okay, baiklah, ini adalah maklum balas yang lepas di mana saya telah startkan di bahagian inovasi yang saya hasilkan, yang mana untuk penambahbaikan terhadap inovasi ini. Okay, baiklah, kesimpulannya, saya berharap inovasi Train4Q ini berpotensi untuk diluaskan dan dikembangkan kepada seluruh warga pendidik dalam mengaplikasikan pengajaran abad ke-21. Inovasi ini adalah secara digital yang mana ia memudahkan semua pihak untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang seronok dan kreatif dan inovatif. Inovasi ini diharapkan mampu memuaskan hati semua pihak dalam mempelajari hukum tajwid dengan mudah dan tepat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.